Saya singgah tengok, bukan ikut lumba. Apa benda kau sembang ni? Okey, ini kata-kata daripada Hakim Sopa. Dia mengakui memang dia tak lumba tapi dia singgah tengok. Kalau kita tengok komen di Harian Metro ni memang berlambak lah, beratus-ratus. Tapi aku tak nak lah nak komen semua, tak ada aku nak baca semua kan. Memang buang masa aku lah. Dan kebanyakannya kalau kita tengok mostly adalah kecaman-kecaman ataupun kritikan netizen kepada Hakim Sopa ni. Ataupun dia dipanggil ikon pemotoran yang diberi salah seorang menteri yang wujud kat Malaysia ni dan melekat sampai sekarang. Mungkin itu adalah salah satu sebab ataupun asbab untuk Hakim Sopa ni sebenarnya berubah daripada gejala negatif pergi ke positif. Ini pendapat aku lah. Okey, aku tak berpihak pada Hakim Sopa dan aku tak berpihak pada netizen. Aku ni tengah-tengah dan aku ada bersetuju dan aku ada yang tak bersetuju dengan netizen dan Hakim Sopa. So first kali kesalahan besar yang dibuat adalah Hakim Sopa dia singgah tengok dekat tempat tu. Yang aku diberitahu nama jalan tu jalan apa? Jalan pengarah apa? Jalan apa tah? Jalan dia singgah tempat tu dan tempat tu kalau aku tengok daripada komen-komen memang tempat tu adalah tempat berlumba ataupun tempat game ataupun tempat racing lah, kita ikat tempat budak rempit. Sebagaimana kita tahu, kita ni adalah influencer ataupun orang yang terkenal dalam kelompok-kelompok budak motor. Kalau kita pergi situ, cover-cover orang kenal kita. Apa yang kita buat, sama ada baik atau buruk, nama kita akan naik dulu. Kalau kita buat baik, maknanya nama kita akan naik lah. Kalau kita buat buruk, confirm lagi teruk kita kena. Dan kita tahu, seka rempit ni dah dipandang hina, dah dipandang negatif oleh masyarakat. Kenapa kita masih lagi membesarkan ataupun kita masih lagi terjerumus dalam circle macam tu? So first kali kenapa aku cakap Hakim salah? Sebab tempat tu adalah tempat negatif, bukannya tempat positif. Kalau kau lepak masjid, aku rasa tak ada pun ambush. Kenapa kau solat duha? Kenapa kau mengaji lama sangat? Asal kau sembahyang sunat sampai 10, 20 rakaat ni? Kena tahan ni, kena sama ni. Mana boleh buat macam ni? Belum lagi lah. Kenapa kau cuci tandas masjid ni? Kenapa kau bersihkan masjid ni? Tak ada lagi. Takkan viral dan tak mungkin orang nak kacau kat kau. Tapi apa yang kau buat ni adalah engkau pergi melepak dan kau ketangkap. Dan kalau kau tahu sebenarnya banyak lagi haters ataupun netizen yang tak suka kat kau. Itu salah satu sebab yang kau perlu akui dan kau perlu tahu. Dah tahu ramai tak suka kat kau, engkau masih lagi nak terjerumus dalam benda-benda kancah tak sihat tu. Contoh aku bagi contoh, pada tahun ni tak silap aku, ke tahun lepas, ada seorang artis yang lepak kat kelab, dia berpeluk ataupun cakap tu nak pergi healing lah, nak pergi healing kat sebuah kelab. Gambar dia naik dalam setiap media sosial sebab dia pergi kelab, lepas tu dia pergi healing, dia pergi tahulah dia mabuk ke apa ke. Kalau dia kata nak pergi layan lagu pun tetap tak boleh sebab tempat tu dah tempat negatif. Confirm tempat tu tempat bukan jadi ikutan yang sesuai. Kalau kita tahu kita ni memang jadi ikutan. Kalau kita artis, budak-budak tengok ni dia nak terikut-ikut. Kau healing macam tu ke? Aku nak juga. Okey, contoh kalau kau cakap, okey aku nak healing, aku nak tengok budak rempit ni racing. Apa kata followers kau nanti? Kau punya pengikut-pengikut. Lepas ni aku nak healing pun aku nak pergi tengok lah tempat-tempat macam tu, tempat-tempat racing. Aku pun nak healing juga. Dia boleh jadi terikut sebab kita ni mudah mempengaruhi orang lain. Sebab tu aku cakap, awal-awal lagi kau dah salah. Kau tak boleh cakap, aku hanya lepak je, aku healing saja. Tak boleh. Memang tak boleh. First kali memang aku best kat situ. Memang aku tak sokong kenyataan kau ni. Dan sebenarnya bukan aku nak aibkan kau dalam video ni. Disclaimer awal, aku buat video ni atas aku tengok orang lain tak faham sebenarnya. Dia tak faham apa benda sebenarnya yang terjadi. Aku faham ada orang yang cuba nasihatkan kau, tapi dia sebenarnya dia bukan nasihat. Dia hentam kau. Sepatutnya dia bagi nasihat yang elok. Sepatutnya dia bagi betul-betul nasihat. Sebab Hakim ni, dia menerima nasihat. Budak ni, aku tahu, dia terima nasihat. Dia mendengar nasihat. Sebab aku memang dah banyak kali bebel kat dia. Banyak kali aku dah nasihatkan dia. Kalau dah jumpa aku, tak sejam, 2 jam. Confirm aku bebel dan aku basuh dia. Aku bagi idea. Apa benda nak kena buat. Tapi biasalah. Kau kena faham, budak ni degil. Bukan cakap budak ni. Aku dulu pun, kalau umur macam tu, aku degil. Aku nak try tu, aku nak try ni, aku nak try buat benda ni. Tapi, kita jangan berhenti nasihat. Jangan berhenti nasihat. Cuma dalam video pertama tu, mula-mula, aku malah nak cakap. Aku senyap je. Aku biarkan korang komen. Mula-mula aku dah letak dah satu caption yang panjang. Tapi bila aku tengok, kalau aku biarkan caption ni, kalau orang lain baca, diorang lagi terjerumus untuk komen macam-macam. So aku delete. Aku letak lagu, aku diam saja. Aku biar korang berfikir. Tapi bila aku tengok benda ni makin melarat, aku rasa terpanggil untuk buat satu video penjelasan macam ni. Kalau betul aku nak nasihatkan dia betul-betul, one to one, aku call je. Aku WhatsApp je. Dia boleh dengar cakap aku. Tapi aku nak bagi korang faham. Dari side Hakim dengan side netizen ni, dua-dua ada betul. Okey, Hakim mempertahankan. Aku memang tak buat apa-apa. Aku hanya lepak tengok je. Tapi sebenarnya dia tak sedar itu adalah satu kesalahan. Sebab kau pun dah terjerumus dalam satu kelompok ataupun tempat yang betul-betul memang aku cakap terang tak berfaedah langsung. Kalau kau nak naik kasih ke rempit, budak-budak motor, kau pergi tempat yang elok-elok. Kami malam Jumaat pergi baca Yasin kat surau dengan syarat agama. Ajak budak-budak ni pergi melawat orang-orang tua, cuci masjid, bersihkan kawasan kampung atau buat apa-apa saja. Aku tak cakap pun aku buat benda tu. Tapi at least aku tak buat benda yang negatif. Kita tahu kita membuat dosa. Tapi at least kita tak tunjukkan. Faham? Aku bagi satu
satu lagi pandangan ataupun aku terfikir dari sudut lain, macam mana tiba-tiba pagi tu kau boleh bercakap di kelompok-kelompok kau. Mungkin kau cakap, okay, aku nasihat diorang ataupun pihak berwajib tu minta aku nasihat supaya budak-budak ni jangan pergi merempit, jangan buat benda ni. Okay, first kali kalau kau nak berucap atas stage tu, aku rasa sebelum kau pergi tempat tu lagi, kau dah berucap dah kat kawan-kawan kau. Aku rasa kau dah cakap kat situ dah, kat budak-budak itu dah. Guys, sini tempat ni jangan beresing guys. Aku rasa kau boleh je buat dalam konten kau. Guys, kita jangan beresing lagi, tempat ni tak elok kita pergi. Tempat ni tempat racing, bahaya. Tempat ni tak elok. Beresing ni membahayakan nyawa dan orang awam. Boleh je kau nasihat awal-awal. Lepas tu ada orang komen, macam Ketam ajak anak dia jalan lurus. Aku tak nafikan dan kau tak boleh nak rasa koyak. Sebab kau kena faham apa yang kau buat benda ni adalah salah. Jangan pula kau cakap aku je yang betul, aku je yang betul. Tak. Sebenarnya kalau kita rasa kita ni semua betul, kita tak terima pendapat orang, selagi tu kita takkan berubah. Tu aku nak tahu. Dan kalau kau tengok setiap komen tu mostly atau aku cakap terang-terang 90% negatif. Tak sokong apa kau buat. Kau kena akui, kau kena ubah. Bermakna daripada sekarang kau kena ubah circle kau kena faham benda yang kau buat ni semua tak betul dan terima pendapat orang. Selagi kau tak terima pendapat orang, selagi kau rasa kau betul, selagi kau tak pernah minta maaf, selagi tu kau tak belajar sifat rendah diri dan terima pendapat orang lain. Aku sendiri pun aku cakap aku tak baik, tapi aku terima pendapat orang. Aku terima kecaman netizen dan aku ubah. Sebab kita kan tahu netizen ni bersifat jujur. Apa diorang nampak, itu diorang akan komen. Apa diorang nampak, itu diorang akan tegur. Tapi kadang-kadang cara tegur diorang tu diorang tak faham. Diorang cuba meluahkan tapi diorang tak tahu cara dia yang paling baik. Tapi bila kita baca ni koyak lah. Bila kita koyak, kita ubah lah. Kita tak nak ada komen macam tu, kita ubah lah. Dah tahu kita buat benda tu tak elok, benda tu mengundang komen-komen yang negatif, kita ubah. Supaya lepas ni diorang tak boleh nak komen. So aku harap video ni jelas. Dan aku harap pada netizen-netizen masyarakat di luar sana, aku tahu budak ni tak bagus dan aku pun tak bagus. Kelompok kami ni memang tak bagus. Kami ni ada rempit. Dan kami cakap ada beza rempit dengan samsing jalanan. Kalau lepak tempat-tempat macam tu, memang aku cakap itu samsing jalanan. Kau dah mengarut, kau bukan rempit tapi kau samsing jalanan. Faham dia tu? Itu bukan circle aku. Puas dah aku didik setiap minggu supaya positif. Buat benda yang baik-baik. Banyak lagi konten yang kau boleh buat. Banyak lagi aktiviti berfaedah kau boleh buat untuk menjaga nama baik kau. Kenapa pilih jalan tu? Tuhan tak suruh kita healing dengan cara tu. Banyak lagi cara lain. So awal-awal lagi aku minta maaf banyak-banyak. Kalau rasa diri teraib, aku minta maaf banyak-banyak. Aku hanya cuba menjelaskan apa yang netizen tak faham dan apa yang kau tak faham. Kau tu Hakim Sopak lah. Kalau boleh sebenarnya aku nak PM kau tepi je. Tapi aku terpaksa buat video ni supaya netizen faham, supaya budak-budak ni faham. Aku dengan kau pun aku tak boleh kasih. Memang kau pun tahu, aku depan-depan pun aku sama kau juga. Cuma diorang ingat, Apek ni pilih kasih, Apek ni pilih bulu. Konten orang lain boleh buat. Yang benda ni budak-budak PCO kau boleh buat. Bila anak buah sendiri, kau tak nasihatkan. Sebab tu aku cakap, ubahlah. Supaya ikon pemotoran tu dimanfaatkan sepenuhnya, sebaiknya. Ini pendapat aku. Kalau salah, aku minta maaf. Kalau korang ada pendapat lain, cuba komen.